Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, so hari ni kelas untuk hari ni adalah kelas online. Okey, sekarang ni kita berada, kalau kita tengok pada kalender yang saya ada beri di dalam group. Okey, sekarang ni kita berada pada minggu yang ke-6. Okey, minggu yang ke-6. Kemudian minggu depan awak dah ada minggu ke-7 lah. Di mana minggu 7 ni biasa akan ada test lah sebagainya kan. Okay. Cuma saya nak pastikan, nak bagi mention dekat awak semua bahawa compulsory untuk awak hadir kelas kukuh. Okay, once awak dah join, compulsory untuk hadir. Okay, tiada pengecualian lain-lain. Okay, jadi sekarang ni kita pada minggu ke-6. So, kita trace semula minggu ke-6 sepatutnya kita dah sampai mana. So kalau ikutkan minggu ke-6 kita dah habis pada 3.2 lah, persembahan idea. Okay, so insyaAllah hari ni kita cuba masuk pasal 3. Okay, dan kita habiskan lah. Okay, sebab ada 3-1. Okay. Okay, semua dah ready. So kita masuk pada fasa penerokaan, iaitu fasa ketiga, fasa penerokaan. Jadi apa yang awak boleh gambarkan bila awak dengar fasa penerokaan? Apa yang kita nak teroka sebenarnya kat sini? Mari kita go through. So antara yang kita nak go through untuk penerokaan adalah pencambahan idea, persembahan idea, pengenalpastian, penambahbaikan fungsi, pentaksiran kesesuaian projek inovasi. Okay, ada 4. So, untuk pencambahan idea, okay, pencambahan idea adalah kaedah yang digunakan bagi menggalakkan tiap-tiap individu dalam kumpulan mengeluarkan pendapat atau berfikiran dalam sesuatu perbincangan secara bebas. So, ini terbukti apabila saya suruh awak semua, saya minta awak semua untuk buat discussion. Okay, buat perbincangan dalam kumpulan dan hasilkan idea-idea yang mungkin belum ada. Kalau seseorang punya idea tu kan belum ada. So bila ada yang lain, kita bincang dalam kumpulan, kita nampak okay, idea ni bagus, idea ni bagus. Okay, so macam itulah. Ini ada banyak idea yang kita boleh hasilkan apabila kita berbincang dalam kumpulan. Dan kena make sure lah dalam kumpulan tu ahli kumpulan bersuara, mengeluarkan pendapat. Jangan senyap. Kalau senyap memang tak jadilah. Okay. So, proses pencambahan fikiran. So, ahli-ahli berbincang untuk mengenal pasti punca atau sebab-sebab produk atau perkhidmatan yang sedia ada tidak dapat berfungsi dengan baik. Okay, tiap-tiap ahli hanya akan memberi satu pendapat atau idea sahaja dalam satu giliran. Tidak kira berapa banyak idea yang ada padanya. Okay, ini pun sepatutnya dijalankan lah. Okay, yang tiap-tiap ahli hanya akan memberi satu pendapat pada satu giliran. So kalau pusing sekali lagi, baru okey, nyatakan idea seterusnya. Macam itulah. Okey, so suasana yang tidak tegang sentiasa diwujudkan untuk menggalakkan pengeluaran idea. Siapa yang kawal suasana ni? Ketua kumpulan kena pastikan suasana tu tak tegang. Okey, kemudian tiap-tiap idea yang diberikan hendaklah dicatatkan oleh seorang setiausaha. Okey, perlu adalah. Okey, seterusnya apabila sesi penyambahan fikiran selesai, iaitu semua idea telah diberikan, idea-idea ini akan dikaji satu persatu dan disenarai pendekkan. So kita buat semula analisa masalah. Okey, analisa untuk kita punya solusi lah. Kemudian teknik undian digunakan untuk menyenaraikan idea-idea yang telah dikemukakan mengikut keutamaan. Keutamaan ini adalah dibuat berdasarkan jumlah undian bagi setiap idea. Okey. Okay, ni ada beberapa video yang boleh kita lihat lah di sini. Okey, mari kita pergi ke video ya. Okey. Brainstorming can be fun. You get together and generate a massive list of ideas. Everyone is shouting all over each other. It's exciting. However, this often leads to groupthink, where everyone remains fixated on one particular approach. Often, quieter members never get a chance to share ideas, and the group jumps to a potential solution way too quickly. Here's a different approach that I've tried in my classroom. It's not perfect and it takes a little bit longer, but it's something that worked for me, so I thought I'd share it.
First, students brainstorm alone. Some choose a list while others choose a web. Next, they meet together as a group. We have one rule in this phase: no judgment. This means no criticism and no commentary. The goal is to reduce fear. This part isn't timed. Sometimes we even brainstorm on multiple days, and students borrow ideas from seemingly unrelated fields. Next, we have a member of another group join the brainstorm and add any fresh ideas that they hadn't considered. The original group then meets together yet again, and they add ideas to the existing brainstorm while also combining similar ideas. Finally, they will analyze, evaluate, and narrow down their ideas until they have a single coherent concept. This process reduces groupthink while ensuring that everyone's voice is heard. Okay, so untuk video ni, apa yang dia bagi tahu? Dia bagi tahu, okay, kalau awak perasan kat sini, dia bagi tahu, okay, everyone is shouting all over each other. Okay, semua orang nak bersuara. So benda tu seronok, exciting. Okay, tapi bagi dia, okay, cara mudah untuk dia handle ni adalah, okay, dia kata semua orang ada idea ni. Okay, semua orang ada idea. Okay, ada seorang ni senyap je. Jadi apa yang perlu dia buat? Okay, ni digunakan different approach lah. Okay, cara lama dengan cara yang baru. Okay, cara lama menurun. Maknanya cara lama masa dia lebih rendah lah. Okay, cara lama masa lebih lama. Okay, so cara dia apa? Okay, mula-mula semua orang dia brainstorm alone. Dia brainstorm sendiri. Okay, ikutlah cara nak guna apa, nak keluarkan list anak idea ataupun digunakan web ke kan. Okay, lepas tu dah dapat idea, okay, baru meeting. Dah dapat idea baru meeting. Okay, dan dia ada satu rule, apa dia? No judgement. Ini penting. Sebab bila kita judge, bila kita buat judgement pada kawan kita punya idea, so dia akan rasa down. Bila dia rasa down, nanti dia dah tak nak bercakap lah. Dia kata, tak payahlah aku bercakap, buat apa aku cakap, nanti tak guna juga kan. Okay, so tak boleh lah. Okay, pastikan no judgement. Okay, tak ada criticism, tak ada kritiskan apa, tak ada kritik dia punya idea kan, dan tak berikan komen yang tidak menyenangkan lah. Okay, ini semua hanya untuk kita reduce dia punya takut. Sebab kita nak semua orang bercakap dan kita nak semua orang dalam kumpulan kita tu berguna. Okay, berguna. Jadi kita kena kurangkan dia punya rasa takut supaya tak ada rasa takut lah. Okay, tu reduce dia punya tu. Kemudian yang ini maknanya cara yang dia buat ni kiranya lama sikit lah. Okay, cara dia ni lama sikit. Okay, tapi sebenarnya bila buat macam tu sebenarnya lebih efektif. Okay, lebih efektif. Maknanya minta semua orang nyatakan dulu apa, buat dulu list. Okay, list. Okay, idea-idea apa idea mereka, apa yang mereka ada. Okay, kemudian bila dah buat list, okay, dah buat list, lepas tu buat apa? Bila dah buat list, okay, kumpul ramai-ramai, okay, nyatakan idea satu persatu. Tapi still masih lagi dalam setiap pusingan, okay, setiap pusingan masih perlu seorang satu idea dulu. Bagi satu idea. Okay. Kalau diterima, kita ambil catat. Kalau tak terima, jangan kritik. Okay, jangan kritik idea dia. Kita cakap, okay, kita hold tengok nanti macam mana. Macam tu. Okay. Alright. Ni ada satu lagi video. Okay. Yang berkaitan. Okay, mari kita tengok sama-sama. 6 creative ways to brainstorm ideas. During the brainstorm process, it can be easy to hit a brick wall. If your brainstorm session has reached a dead end, here are some creative ways to generate fresh ideas that your audience will love. Mind mapping. This strategy creates a visual representation of related terms and ideas that can generate creative content ideas. Create a diagram with a central main idea that you can branch off to correlating words or concepts. Use the web of information in the diagram to help you generate a well-rounded view on single or multiple ideas. Right braining.
Release your creative thoughts by doodling incomplete images. Think of a general topic to doodle from and start sketching images associated to that topic. Be sure to draw images that are incomplete, as leaving out portions or aspects of an image can spark creativity later. Then take your different images and try combining them in different ways to generate a new idea. Provocative actions. Look at things differently by changing your physical surroundings or by verbally communicating in unexpected ways. Try shaking things up. Physically change a room by turning the chairs upside down or verbally make an off-the-wall comment. For example, Could you design upside down? What does the word design look like upside down? either way, unusual situations will ignite creative responses that you can pull ideas from. Break and build. This process is about breaking down and building up ideas to get a range of related information. Break down a general thought or idea into more detailed pieces of information, or do the opposite and build it up to reach a broader viewpoint. In the end, your solution can be based on the wide range of information from the process. Pessimist versus optimist. Find a creative solution for ideas from the conversation between a pessimist and an optimist. Start off a general topic of conversation with the phrase, "How about?" Then challenge the starting comment with a pessimistic response, followed by the optimist providing his answer to the pessimist's comment. For example, We do not know how to design an infographic. We can hire an infographic designer. We do not have any ideas for him to design. We can research ideas and hand him an outline. by building upon each other's responses, a general idea can evolve into a more focused, relevant one. Randomness. Find the connection between a random word or thought and a general topic to develop a new creative idea. First, start with a general idea. Next, generate a random object and list words that can describe it or are associated with it. Last, pick the words from your list that can relate back to your general idea to form your solution. The next time you hit a brick wall, try using these creative development methods to make brainstorming for your content ideas a more fun, imaginative process with better solutions. Okay, right. So, ini adalah dia tulis ada, bagi tahu ada 6 lah Okay, 6 cara untuk kita campakkan idea. Kita buat mind mapping, right braining, provocative actions, break and build, pessimist versus optimist, randomness. Okay, biasa kalau kita nampak mind mapping lah. Okay, kita nampak mind mapping. Kita ada idea, kita mind mapkan dia. Okay, kemudian yang biasa kita nampak satu lagi, kalau awak biasa tengok dekat mana-mana movie kot okay, awak akan nampak ni pessimist versus optimist. Okay, dalam sebuah syarikat contohnya kan, misal kata, kalau dia kata kita tak boleh nak buat ni, macam mana kita nak buat yang ni? Lepas tu ada orang cakap kita boleh gunakan yang ni. Okay, macam mana nak buat yang B? Tak apa, kita boleh gunakan C. Macam tu. Maknanya ada yang bersikap pesimis. Dia macam boleh ke, ini boleh ke. Tapi orang optimis ni akan bagi tahu solution. Okay, walaupun solution tu kadang just orang kata on surface, tapi dia akan create idea lain. Okay, itu yang biasa kita nampak lah. Okay, dari segi provocative action ni pun ada biasa nampak juga. Okay, daripada sini akan lahirnya kita punya pencambahan idea tu tadi. Okay, ini biasa kalau provocative action ni biasa berlaku dekat, kalau kita tengok dekat parlimen lah. Okay, dekat parlimen untuk ahli politik tu lah. Okay, break and build ni jarang diguna lah. Okay, tapi untuk engineer biasa guna break and build ni. Okay, alright. So insyaAllah kita masuk yang lain. Okay. With better solutions. Okay. Okay, seterusnya persembahan idea. Okay, kita masuk pada 3.2 persembahan idea. Okay, so prosedur untuk persembahan idea. Okay, cara awak nak sembahkan apa, cara awak nak bagi tahu orang, present awak punya idea
So, dapatkan sumber idea hasil daripada perbincangan. Kemudian dapatkan kaedah persembahan idea. Dari segi ayat ke, video, gambar, carta, jadual dan lain-lain. Kemudian kenal pasti proses penyampaian idea. Nak cerita yang mana satu dulu? Okay, nak cerita A dulu ke, nak cerita B? Nak cerita konten dulu ke, nak cerita intro? Okay, kemudian alat persembahan idea. Gunakan Canva ke, PowerPoint ke, Prezi dan lain-lain. Okay, ini untuk yang sekarang punya lah. Okay, sama ada nak gunakan poster pun boleh. Nak guna apa lagi? Flyers. Tapi flyer masa kecil lah kan. Kita nak nampakkan punya idea tu, kena benda yang besar lah. Okay, kemudian menggunakan ruang dan masa hubungan. Rancang dalam kumpulan masa untuk mula dan tamat sesuatu persamaan idea. Menggunakan ruang yang ada untuk menyampaikan idea dengan berkesan. Ini dari segi produk atau perkhidmatan lah. Okay, sama dengan awak punya projek tu nanti. Okay, projek SCP. So, untuk projek SCP awak nanti okay, kena dapatkan semula info-info daripada pengarah program Okay, so kemudian yang keenam, tentukan operasi. Bila kita nak buat? Berapa lama? Okay, untuk kita persembahkan idea tu kan. Bila nak buat? Berapa lama nak persembahkan idea tu? Nak present idea tu? Kemudian pemboleh ubah kawalan. Dari segi bahan, kewangan, tenaga, masa, tempat dan lain-lain. Kemudian idea penyelidikan dikumpulkan. Perlu diselaraskan dengan idea yang sedia ada. Okay? Okay, kita pergi ke seterusnya. Iaitu kaedah pembentangan idea. So, ini di antaranya okay, ada disenaraikan kaedah pembentangan, ada 7. Pertama, dari segi skill berkomunikasi. Okay, maknanya antara awak dengan contoh ada panel antara awak dengan panel nanti, panel yang menjurikan awak punya projek tu kan. Okay, so cara awak berkomunikasi dengan panel kan, jangan selalu tengok pada slide sahaja. So maknanya kena ada eye contact juga dengan, contoh kalau penonton lah, dengan penonton, dengan panel semualah. Okay, so mesti yakin. Yang kedua mesti yakin. Okay, kena yakin dengan apa yang awak buat tu, projek awak tu. Dia kena yakin. Kemudian yang ketiga adalah penampilan. Okay, ini untuk kita, kalau projek kita nanti, make sure kalau tak nak pakai baju kemeja, semua kena seragam lah. Kalau tak nak pakai kemeja, tak payah pakai kemeja, tapi pakai smart casual. Di mana pakaian smart casual macam mana? Smart casual adalah seperti okay, pakai t-shirt berkollar kan, pakai t-shirt berkollar, kemudian baju tuck in masuk ke dalam seluar, kemudian berkasut. Okay, jangan berselipar. Okay, seterusnya adalah suara yang jelas. Okay, jangan cakap terlalu perlahan kan. Kadang kalau cakap perlahan sangat, yang depan tu, yang panel tu pun tak dengar. Okay, jadi kena orang kata bila yakin tu, dah akan suara tu automatik akan jelas lah. Okay, kemudian penjelasan yang mudah. Okay, bagi yang mudah-mudah penjelasan. Sebab tu kalau dalam slide, okay, contoh kalau buat slide kan, slide presentation, dalam slide tu mesti kena orang kata point. Jadi orang sekali nampak, sekali pandang tu, dia dah nampak dah apa yang presenter nak sampaikan kan. Kemudian maklumat dan contoh. Okay, maklumat dan contoh. Kena ada maklumatnya, ada idea dia kan, ada point dia. Kemudian contohnya apa? Macam tu lah. Okay, macam sama seperti yang saya tengah bagi kepada awak ni lah kan. Saya letakkan point, kemudian explain lah sedikit, bagi contoh. Kemudian hubungan mata dan bahasa badan. Ni tadi. Okay, skill untuk berkomunikasi. Jadi sini eye contact ni lah eye contact dengan body language ni kena ada. Cara awak ekspresikan awak punya muka, okay, mata awak macam mana, kemudian tangan awak bergerak macam mana kan. Ada orang tu jenis kinestetik, dia diam aja. Ada yang jenis energetic, okay, ke sana ke sini kan. Alright. Okay, so selesai untuk 3.1. Sekarang kita pergi pada 3.2, iaitu pengenal pastian penambahbaikan. Tadi 3.2 kan. Ini 3.2, persembahan idea. Ini 3.3. So, pengenal pastian penambahbaikan fungsi. Okay, pengenal pastian penambahbaikan fungsi. Maknanya kita nak kenal pasti, okay, apa fungsi-fungsi yang boleh ditambah baik, ataupun daripada penambahbaikan yang kita buat tu, apa fungsi-fungsi yang okay, mungkin tercela ke, bukan tercela lah, maksudnya yang
dah rosak ke gitu, ataupun ada problem, mungkin akan ada problem ke, ataupun oh ini bagus boleh diimprove lebih lagi. Contoh macam itulah. Okay, so kita akan cuba kenal pasti penambahbaikan fungsinya. So apa itu tambah baik produk? Okay, itu adalah proses membuat perubahan produk yang bermakna atau peningkatan faedah yang direalisasikan daripada produk yang sedia ada. Okay, kemudian ciri-ciri baru adalah berisiko. Mostly ciri-ciri baru adalah berisiko. Contohnya apa? Contohnya pen lah. Biasa saya bagi contoh kat dalam kelas pen kan. Pen ke botol air kan. Awak nak buat something. Awak nak tembuk lubang supaya orang boleh sedut. Contohnya kalau botol boleh sedut tu kan. Macam kalau pernah tengok cerita SpongeBob tu kan. Ada dia design botol cap. Botol cap tu yang boleh tepuk-tepuk tangan, clap cap namanya. Okay, lepas tu ada drinking bottle, drinking cap. Yang itu. Kalau awak improve yang itu, berisiko lah. Contoh risiko dia apa? Risiko air daripada tempat salur tu keluar ke kan. So anda perlu sangat yakin ciri-ciri baru itu akan dihargai. Okay, ini penting lah. Okay. So awak kena ingat, remember kat dalam kepala awak, okay, apa-apa ciri baru atau improvement baru yang awak nak letak tu, dia akan ada risiko dia. Jadi cuba solvekan. Yang penting kat sini kata perlu yakin dengan ciri-ciri baru tu akan dihargai lah. Okey, seterusnya. So ini adalah pelaksanaan penambahbaikan fungsi. Macam mana kita nak laksanakan penambahbaikan fungsi ni? Pertama, kita kena kenal pasti dululah. Okey, kenal pasti apa perkara yang kita nak tambah baikkan tu. Okey, kenal pasti apa yang nak tambah baik. Contoh macam pen. Kalau biasa saya bagi contoh pen kan. Okey, pen apa yang kita boleh tambah baik daripada pen ataupun marker pen kan? Apa yang kita boleh tambah baik? Contoh hari tu ada yang bagi tahu, okey, tukar warna dia. Okey, ada yang bagi tahu tu letak sekali dengan pemadamnya. Kan? So kenal pasti dulu. Kemudian dah kenal pasti, kita merancang. Okey, macam mana kita laksanakan ni? Contoh macam tadi marker pen. Okey, marker pen tadi, ada marker pen. Okey, marker pen kita dah kita kata dengannya kita nak letak sekali dengan dia punya pemadam, kan? Pemadam marker pen. Banyak sekali arung lah dalam ni kan. Okey, contohnya tutupnya jadi pemadam whiteboard lah. Okey, jadi bila kita rancang, masa kita rancang kita kena tengok. So, adakah ia bersesuaian? Okey, adakah ia bersesuaian? Dan kalau sesuai, macam mana? Bentuk apa yang kita perlukan? Desainnya macam mana? Okey, bila dah rancang, kita laksanakan. Okey, kita cuba laksanakan. Kemudian kita buat semakan. Jadi untuk awak punya projek, okey, untuk awak punya projek ada projek untuk rumah terapung, ada projek untuk pengerai kasut. So, kenal pasti dulu permasalahan yang berlaku sekarang. Kemudian rancang untuk solusi yang terbaik. Kemudian laksanakan. Okey, laksanakan apa yang awak rancangkan. Kemudian buat semakan. So, yang ini kan pengarah program, kalau boleh tolong semak semula lah. Yang lain pun semak semula kertas kerja. Pastikan dalam kertas kerja SCP tu adanya adalah perkara ni. Saya yakin yang ini adalah perancang ni dengan laksana ni. Kenal pasti ni kita ada buat kenal pasti dulu masa awal-awal kita discuss kan. Kenal pasti, rancang laksana ni yang belum lagi. Okay, alright. So insyaAllah nanti dalam masa mungkin saya tak pasti ni macam mana awak punya SCP, sepatutnya pengarah program dah kena ambil tindakan ni. Pengarah program, penolong pengarah program patutnya dah kena ambil tindakan untuk selesaikan projek. Okay. Okey, seterusnya tambah baik ciri-ciri yang sedia ada. Okey. Kalau yang ini, kalau yang ini pula kita bagi contoh tadi juga kita bagi contoh marker pen lah Okey, marker pen tadi kita nak improve dia supaya ada ni marker pen biasa tau. Marker pen biasa tu dia ada supaya nak improve dia supaya ada apa namanya? Pemadam whiteboard tu. Betul. Okey, pemadam whiteboard. Jadi contoh sekarang ni nak tanya ke how many use the features? Berapa banyak orang yang gunakan features untuk memadam pemadam dekat whiteboard tu. Okey. Contoh contoh kita letak kat sini most kebanyakan. Okey, mostly kebanyakan ataupun kita sebut all kebanyakan. Okey. Kemudian how often? Kerap kali tak?
kerap kali tak orang bila apa dia nak padam whiteboard, dia gunakan pemadam whiteboard tu sendiri. Ataupun dia guna kertas ke tisu ke apa. Okay, so misalnya kata kalau kebanyakan orang memang dia cari pemadam tu, kan? Dan selalu orang cari. Okay, so mana boleh tanda kat sini lah. So kita boleh tahu produk yang baru yang kita nak hasilkan tu nanti, okay, yang kat sini nanti, yang baru kat sini, yang dihasilkan adalah sangat diperlukan. Okay, di mana penambahbaikan bagi marker pen supaya ada pemadam whiteboard dia sendiri pada pen tu adalah diperlukan bagi semua, kan? How many use the features? All. How often? Always. Kat sini. Okay, so boleh tap mark kat sini lah. So kalau dari segi garisan, kita buat graf, nampaklah trend dia kat sini contohnya. Ni kalau ni boleh kita boleh kecilkan lagi, kita orang kata zoom out lagi. Zoom out graf ni kita boleh nampak daripada tahun ke tahun. Dan sejak tahun, contohnya kita ambil tahun 2000 dulu. Okey, tahun 2000 sampai tahun 2020. Kan? 2020. So maknanya dalam 20 tahun tu 20 tahun tu kan, berapa banyak yang perlukan features yang macam tu. Maksudnya features yang marker pen tu supaya ada pemadamnya sekali. Berapa banyak. So misalnya kata kalau dia meningkat, bermaksud market untuk benda tu adalah sangat tinggi. Macam tu lah. Okay, tambah baik ciri-ciri yang sedia ada. Alright. Okay, so faedah tambah baik ciri-ciri yang sedia ada. Persaingan sihat. Okay, menyediakan kepelbagaian produk, memenuhi keperluan pengguna yang berubah-ubah. Ni memang sangatlah. Memang kita ni berubah-ubah. Okay. Sebab kita nakkan yang orang kata lebih mudah, nak mudah. Dah mudah dah. Orang bagi orang dulu dah mudah dah. Nak mudah lagi. Nak mudah lagi. Yalah sebab sekarang dah ada teknologinya. Jadi, why not kalau kita buat kan tambah baik. So, okay je. So, memberi tenaga kepada jenama. Okay, kemudian masukkan ke dalam komunikasi pemasaran. So, pentingnya graf tadi adalah untuk kita buat pasaran. Okay. Kemudian, meningkatkan minat peruncit, pedagang dan pelabur. Sekarang ni dekat Malaysia pada masa kini dikatakan pelabur ragu-ragu lagi nak melabur dekat datang Malaysia ni. Jadinya diharapkan awak semualah perintis-perintis yang akan datang supaya pelabur-pelabur luar negara tu banyak melabur di Malaysia. Bila banyak pelabur asing, kan, kita punya ekonomi insya-Allah akan baiklah. Akan baik pulih insyaAllah. Okay. Alright. So, continuous dan improvement. Kita kena sentiasa ni lah buat improvement. Contoh diri kita sendiri. Kalau hari ni kita bangun pagi lewat, kan, improve esok. Esok jangan lewat. Okay, contohlah. Memang susah sangat nak bangun awal kan. Contoh awak dah set jam. Jam tu pukul 6.30 contohnya awak nak bangun. Tapi awak asyik bangun pukul 7 je. At least bila improvement tu dia akan jadi macam ni. Bila buat improvement dia akan jadi macam ni. Okay, masa saya kata awak lewat tu bangun pukul 7. So awak buat improvement 6.50 contohnya. 6.40. Nanti sikit demi sedikit lah. Okay, so yang penting ada improvement lah. Itu dari segi bangun tidur lah. Kan, kalau dari segi kita punya soft skill, okay, cara kita berkongsi dengan orang atau kena cuba satu persatu. Okay. Yang paling penting dengan nak cakap dengan orang kena ada eye contact. Okay. Ini antara produk-produk yang lama lah. Okay. Ni dulu kita gunakan typewriter lah. Kemudian dah gunakan keyboard. Sekarang dah ada jenis macam ni, laser keyboard. Okay. Ini contoh. Okay. Seterusnya kita masuk pada 3.4 pentaksiran kesesuaian projek inovasi. Okay, pentaksiran kesesuaian projek inovasi. Okay, apa yang dimaksudkan dengan pentaksiran? Pentaksiran ialah satu proses mendapatkan maklumat dan membuat pertimbangan tentang sesuatu projek atau produk inovasi. Kemudian aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang produk. Ini perlu dijalankanlah aktiviti ni. Okay, bila kita buat taksiran.
Okay, pentaksiran. Kemudian satu proses untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi produk atau proses. Contoh tadi kita dah buat marker pen. Okay, kita nak tahu dekat pasaran sekarang apa prestasi kita punya produk yang dah improve tu tadi. Sama ada ia turun ataupun naik. Kalau turun, kita kena cari tahu juga. Lepas tu, kenapa ia turun? Nak kena analisa lagi. Okay. So, benda ni bila kita buat analisa, bila kita buat taksiran, supaya kita nampak kat mana hala tuju tu. Supaya nampak pengguna tu sebenarnya kat mana. Okay. Kemudian aktiviti pentaksiran dijalankan secara berterusan. Ni kena berterusan. Kalau dulu dalam industri, biasa perlu semak kata contoh ada satu industri ni buat tube well. Tube well ni macam perigi lah gitu Dia perigi tapi dia saiz paling besar dia 12 inci. Okay. Yang ini, okay, untuk yang ni, untuk contoh yang tu, tube well tu, biasa untuk tube well, kita akan buat taksiran selepas sebulan. Maksudnya setiap bulan kita akan buat tengok okey ataupun tidak keluaran air tu lah. Okay. So, dia ikut pada kesesuaian produk tu macam mana. Okay. Kalau paling baik, nak general, sebulan sekali untuk aktiviti pentaksiran. Okay. Okay, seterusnya, what kind of aspects we need to consider during evaluation of innovation projects? Apakah aspek yang kita perlu titik beratkan? Okay, semasa kita buat evaluation untuk project innovation. Okay, ini ada beberapa contoh, okay, dan mungkin ada yang lain. Okay, tapi ini sebagai panduan awak lah So, pertama aspek yang diperlukan untuk menilai projek inovasi adalah dari segi material. Okay, bahan apa yang digunakan. Dan dari segi safety, keselamatan. Contoh macam projek SCP awak lah. Okay, kita ada projek untuk rumah terapung dan juga untuk pengguna kasut. So, material apa yang digunakan? Adakah material tu selamat digunakan? Kemudian dari segi saiz ni macam mana? Kemudian cost. Nak contoh bila improve ni, kadang ada orang dia macam ni je. Dia fikir bila barang-barang di improve ni sepatutnya lebih murah, katanya lah kan. Tapi sebenarnya dia lebih mahal. So sepatutnya macam mana bila barang di improve ni? Boleh tak kita improve tu gunakan barang yang lebih murah? Kan sepatutnya memang kalau ikutkan, bila kita improve sesuatu barang, okay, kita improve suatu produk, kita tengok material dia, pastikan material dia low cost. Kemudian so dari situ baru produk kita akan jadi low cost lah. And then tengok size dia macam mana. Kemudian terhadap environmental impact. Okay, keselamatan terhadap alam sekitar. Contoh macam kalau buat rumah terapung, ada tak dia punya environmental impact? Kena nyatakan. Kemudian untuk mengenai kasut, ada tak dia punya environmental impact? Okay. Kalau kita buat kereta pun kan, kalau buat kereta dia akan ada environmental impact. Seperti apa? Keluarnya CFC. Sebab tu sekarang kalau awak perasan dekat TikTok ke kat media sosial ada satu pensyarah ni, saya tak ingat nama dia. Okay, dia kereta tu dia ubah suai hanya supaya boleh menggunakan air. Maknanya daripada minyak tu, okay, dia tukar minyak tu kepada air. Dia ada improve sikit kat dalam tu. So adakah itu macam mana pula kalau yang case yang macam tu kan, dia improve. Dia tak nak guna minyak dah. Okay, dia nak guna air. Ganti minyak. Maaf Okay, environmental impact. Ada tak dia punya impact pada environment? Okay, kemudian tengok customer atau target market macam mana. Okay, kemudian estetik. Okay, kita tengok estetik. Okay, untuk estetika mostly macam mana kita tengok dari segi design lah. Okay, design. Desainnya okey tak? Cantik tak? Memuaskan tak?
Okay, sebab contoh kalau projek SCP, okay, sekali lagi, projek SCP rumah terapung dengan punya gasut. So, nak design yang macam mana yang akan memuaskan hati orang. Okay, kemudian dari segi fungsi dia, function. Okay, so ada berapa ni? Ada 8 Material, safety, size, cost, environmental impact, customer atau target market, siapa. Kemudian estetik dan juga function. Ini di antara aspek yang diperlukan untuk menilai projek inovasi. Guna bagi markah lah berapa-berapa. Okay. Kemudian, steps or methods need to consider during evaluation innovation project practically. Apa dia? Kita lari pula ni. Okay, carry out the test or survey. Okay, pertama. Kedua, collect the evaluation information. Okay, yang ketiga, analyze the evaluation information. Okay, kemudian make improvement which to overcome the weakness in the innovation project. Okay, kemudian mengapa pentaksiran ini penting? Pertama, untuk membuktikan bahawa projek inovasi yang dikompilasikan mengikut standard yang berkaitan. Okay, untuk mewujudkan dan memastikan projek atau produk inovasi itu selamat digunakan. Okay, alright, alhamdulillah habis untuk fasa penerokaan. So, kita ulang sedikit. Kita recap sedikit. Fasa penerokaan ni ada 4 subchapter. Dari segi pencambahan idea, kita dah tengok dah pencambahan idea ni apa cara-cara untuk kita brainstorming. Okay, ni kata lain brainstorming lah. Brainstorming. Macam mana kita nak kita nak present idea, nak mempersembahkan idea kita. Ni pun kita dah. Okay, paling penting nak persembahkan idea ni, eye contact kena ada lah. Kemudian kena yakin. Kemudian kenal pastian penambahbaikan fungsi. Okay, kita kenal pasti penambahbaikan fungsi ni. Macam mana kita nak tengok? Macam mana kita nak tengok? So, kita boleh tengok dari segi kita ada buat kenal pasti. Kita kenal pasti masalah. Okay, ataupun isu. Kemudian kita buat merancang. Okay, perancangan. Ada yang 4 tadi tu. Kenal pasti, merancang, kemudian laksana, dan yang keempat semak. Kena ada itulah. Kemudian 3.4 kita buat taksiran kesesuaian projek. So, kenapa taksiran ni penting? Okay, supaya kita dapat tengok semula. Okay, tengok ni. Untuk membuktikan bahawa projek inovasi tu yang dikompilasikan mengikut standard yang berkaitan. Ada standard dia masing-masing. Dan kemudian nak mewujudkan projek atau produk inovasi tu supaya selamat digunakan. Okay, so insyaAllah mudah-mudahan dengan adanya sedikit penerangan ni, saya sharing dengan awak ni boleh timbulkan sedikit kesedaran, okay, di mana apa yang awak buat selama ni perlu ditingkatkan lagi. Maknanya awak dah ada dah bendanya, cuma perlu ditingkatkan lagi, boleh ditambah baik lagi. Okay, dan 4 perkara yang tadi jangan lupa untuk projek SCP, iaitu dari segi 3.3 tadi, nak kenal pasti penambahbaikan fungsi tu. Okay, ada subchapter dia, iaitu apa tadi? Ada 4, kenal pasti. Okay, kenal pasti. Lepas tu ada kenal pasti lagi, kita ada merancang, kita ada seterusnya laksana, dan kita ada semak. Alright. Okay, so untuk itu saya ucapkan terima kasih semua, dan insyaAllah akan ada task selepas ni. Okay, terima kasih.